Dimohon para hadirin untuk berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah penerangan bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Abdul Samad Nawi, Penolong Naib Chancellor Keusahawanan Universiti Teknologi Mara, yang berusaha Teknologis Dr. Rohan Nazur, Pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan, yang berusaha Surveyor Teknologis Dr. Siti Hafsah Zulkarnain, Pengarah Pusat Keusahawanan Mahasiswa, Ketua-Ketua Jabatan, Barisan Koordinator, Barisan Staf Pentadbiran serta para hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Amanat Penolong Naib Chancellor Keusahawanan bagi tahun 2022 yang bertemakan Masmed for You. Bagi menambah keberkatan majlis amanat kita pada hari ini, majlis menjemput yang berusaha Tuan Haji Mustafa Kamal Mat untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi bihil kiramil Fatiha.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis Amanat Penolong Naib Chancellor Keusahawanan tahun 2022 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalal wal Ikram. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapat cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Haji Mustafa Kamal Mat atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin hadirat sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Haji Abdul Samad Nawi, Penolong Naib Chancellor Keusahawanan bagi menyampaikan ucapan amanat beliau untuk tahun 2022. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammad ya asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang berbahagia Dr. Hana Azul selaku pengarah PK, Dr. Siti Hafsah Zulkarnain, pengarah PKM, semua ketua jabatan, semua koordinator, Puan Intan tak ada sini. Semua takdir, kani dan semua sama ada di fakulti ataupun di peringkat kawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucap terima kasih kepada Encik Farid selaku korporat saya yang baru dilantik kerana telah menyediakan amanat. Saya semasa di cawangan 8 tahun saya membuat amanat sendiri. Saya tak pernah suruh buat amanat. Okay. Sebab cawangan dia lain, bezakan dengan keusahawanan kan. Sebab kalau cawangan kita lebih meliputi semua lah kan. Semua pentadbiran dan sebagainya, ada 8 unit. Makna 8 unit tu kita kena teruskan. Tapi kalau di Masmed, pada saya tak apalah Cik Farid buat 1 unit je kan. Pada saya 1 unit saja cakap pasal keusahawanan kan. Jadi tidak seberat di cawangan yang mungkin ada 7-8 unit besar kan. Jadi ini tahun yang kedua saya berada di Masmed kan. Banyak dugaan, banyak cabaran, banyak yang telah dicapai bersama. Dan saya merasakan bahawa
usaha kita selama ini diberkati Allah. Dan saya sentiasa berdoa semoga saya dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menerangi Masmed ke jalan yang diraih oleh Allah SWT. Dan bila kita mula dengan Masmed tahun 2029, maka berlaku COVID kan, pada bulan 3 kan. Saya masih ingat, maka bulan 3 2020 kita tak boleh buat apa kan. Maknanya dia lamalah kita berada di rumah, okay. Tak boleh nak buat apa, beberapa bulan juga lah ya, saya rasa 3 bulan kan. Okay, lepas tu 2020 juga adalah tahun di mana kita tercapar dengan pelbagai dugaan dengan COVID, dan 2019 walaupun kita merasakan bahawa COVID itu ada, tetapi kita berusaha untuk memastikan bahawa kita tercapai. Dan Alhamdulillah 2021 kita telah mencapai 6 bintang di peringkat peneraju okay, peneraju, dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua Masmed yang ada di peringkat di pejabat, di peringkat cawangan dan juga di peringkat fakulti ya. Saya memilih bahawa ramai orang tanya pasal tema kan. Sebenarnya tagline sebenarnya bukan tema, tapi saya lebih kepada tema. KVC semasa amanat tak ada tema, tapi KPT semasa amanat dia ada tema. Jadi saya memilih tema ialah sebenarnya mengambil kira IM4U. Kalau masa pun masih ingat ialah IM4U tu ialah sebahagian daripada tema IM4U kan. Satu tema yang besar pada masa itu kan yang dibawa oleh KJ kan. Okay, jadi saya memilih ialah Masmed for You kan. Jadi apa maksud Masmed for You tu? Banyak makna dia lah Ya, sebenarnya Masmed orang tak kenal sangat semasa kita berada dalam even saya sebagai rektor pun saya tak tahu apa dia Masmed masa jadi 8 tahun rektor kan. Dan yang sebenarnya yang buat kerja ialah cawangan atau fakulti kan. Dan apabila saya mengambil alih Masmed, saya melihat begitulah sebenarnya yang buat kerja banyak ialah bukan kita di headquarters. Okay, yang banyak buat kerja ialah mereka di cawangan dan juga di fakulti. Kita di cawangan ni sebenarnya kita lebih kepada pemantauan sebenarnya kan. Kalau kita pelaksana dengan jumlah yang seramai ni depan saya sekarang ni yang berada di Masmed Shah Alam ni, kita tak boleh buat apa lah. Kita lelah, kita penat dan akhirnya program kita tak ke mana kan. Mengenai itu kita sebenarnya banyak gerakan movement kita ada di peringkat cawangan ataupun peringkat fakulti. Dan bergerak atau tak bergeraknya Masmed di Ismail for You ni. For You ni kita masukkan ialah kepada sasaran kita ialah pelajar kita. Kedua ialah staff kita sama ada akademik dan akademik. Dan yang ketiga ialah kita punya alumni ya. Jadi itu for you tu maknanya dia besar sasaran kita, terutama ialah alumni kita yang akan mencapai 1 juta. 1 juta. Jadi for you ni misalnya masuknya lebih besar lah kan. Iba kita punya IDAT pun ada 4 unsur kan. ESR 3 unsur tapi lebih lah tu kan. Jadi 7. Tapi kalau cakap pasal 4 tu, kita punya IDAT ada 4. Atau 5 IDAT ada 5 kan. Ada 5 lah. Jadi saya harap dengan adanya tagline ataupun tema ni kita akan jadikan sebagai satu yang inspirasi kita lah untuk masa-masa akan datang lah. Dan tuan-tuan dan puan depan saya akan berada di Masmed mungkin lama kan. Dan saya tak tahu bila saya akan berada di Masmed. Tiba masa saya akan keluar dan diganti oleh PNC yang baru kan. Tapi yang muda-muda ni terutama di peringkat pentadbiran, di peringkat cawangan dan sebagainya, dia akan lama berada di Masmed. Dan kena ingat bahawa 2025 adalah tahun di mana kita ingin mencapai industri perusahaan. UiTM ingin menjadi industri perusahaan. Kita ada 3 tahun lah saja lagi. 3 tahun saja lagi dan saya selalu merasakan bahawa 3 tahun ni bukan satu jangka masa yang panjang. Tidak. Tuan-tuan dan puan berada dalam UiTM dalam sistem, mungkin ada yang mungkin baru lagi, terutama kita ada 2 kerani baru kita. Tapi yang lama tu ada 10 tahun, 20 tahun, saya 30 tahun lebih. Jadi 3 tahun sebenarnya tak lama. Tak lama, pada saya tak lama. Siapa biasa dalam pekerjaan, dia akan sedar bahawa tiba 3 tahun tu adalah satu jangka masa yang tiba-tiba akan datang.
Jadi saya haraplah kita kena bekerja keras tahun 2022 ni supaya kita ke arah Universiti Keusahanan. Soho di peringkat antarabangsa, itulah yang ingin kita capai. Bukan senang di peringkat antarabangsa. Di peringkat antarabangsa Renowned University kan, Global Renowned University, GRU tu kan. Dan semasa saya berada di Pulau Pinang bersama dengan VC, bersama dengan semua rektor dan juga semua dekan, bersama TNC dan juga PNC. Okey, saya nakkan setiap daripada kita, terutama di masmate di headquarters ni dan juga masmate di peringkat fakulti dan juga masmate di peringkat cawangan, kena faham apa tu GRU. Jadi kena sedar bahawa GRU itu sangat penting kepada UiTM. GRU ialah Global Renowned University kan. Dan apa dia antaranya ialah masmate memang kepada penting. Sebab ada 3 situ kan. Dan last sekali ialah masmate. Supaya masmate menjadi penariju ke arah Universiti Keusahanan. Di peringkat global, please di peringkat global. Kita tak mau jadi jago anak kampung. Selama ni kita mungkin jadi jago anak kampung. Dan saya harap tuan-tuan dan perempuan bersama dengan saya lah untuk mencapai ni. Mungkin saya tidak akan sampai ke 2025 tu misalnya, tapi you all akan sampai ke 2025 tu dan kita harap masmate telah mencapai 2025 ke arah Universiti Keusahanan. Cawangan ada sini, dengar kan? Dengar tu, Cik Din? Boleh dengar Okey, ni 2021 Apa yang telah kita capai 2021. Okey, ini kita ucapkan tahniah kejayaan. Antaranya tahniah kepada Dr. Rohana Zul yang telah mendapat grant daripada MTDC. Mula-mula tu ialah 100,000 Okey, lepas tu tahniah kepada Dr. Faizal juga Dr. Hana untuk MTDC yang kedua iaitu 150,000. Ini adalah projek projek kotak kan? UiTM Signature. Projek? UiTM Signature. UiTM? Signature Program. Ya, signature lah. Iaitu 2 projek itu. Iaitu satu ialah projek yang termasukkan dengan solar tu. Kita kasih solar dan juga Kelulut. Dan satu lagi ialah projek yang kita akan buat di Puncak Alam kan. Dan kita tak tanya, ini adalah grant daripada MTDC. Okey. Dan yang kedua, kita juga ucapkan sekalung tahniah kepada apa clear dia tak clear. Tak apa nampak saja tu. Okey, iaitu UiTM Sabah, cawangan Sabah kan? 40,000. Iaitu dapat bagi 40,000 kan? Tak nampak sangat, tak apa clear kan? Bertanya kepada UiTM Sabah, dapat. Okey, dalam 40,000. Dan kita program UiTM Unicorn Scholar Program telah dirasmikan oleh yang berbahagia yang berhormat Datuk Mansur dan kita ucapkan tahniah kepada saya rasa USP ni di bawah Dr. Hana dan juga penerajunya operasinya ialah di bawah Dr. Faizal. Okey, next ialah inilah InScan, projek InScan iaitu di bawah Dr. Hana. Operasinya ialah di bawah Cik Hafizan dan kita mendapat 700,000 lebih daripada dana InScan untuk kita laksanakan program untuk menjadikan educated expert. Educated expert juga penting kan kepada UiTM. Dan baru ni kita membuat andaian bahawa kita tak capai GE. GE bukan Graduate Employability. Pada masmate adalah GE adalah Graduate Entrepreneur. Dan dalam andaian yang ini andaian sebab tak ada research, tak ada hypothesis. Saya panggil andaian. Bila ada hypothesis, bila ada research maka barulah kita tengok benda itu betul tak betul. Andaian je bahawa kita tak capai sasaran kita 100%. Not 100%. Tahun 2021 7%. 7% graduate entrepreneur. Dan kita tak capai, kita hanya capai 43% saja. Dan andaian kita ialah tak tercapai sebabnya kita tidak menggerakkan program ni iaitu educated expert. Educated expert yang ada dalam sistem kita background 1,200, 1,300 Cik Hafizan yang telah kita bagi training. 900. Dari 900 ni berapa orang yang betul-betul memberi sumbangan balik kepada pelajar-pelajar kita supaya ia menjadi usahawan. Ia menjadi usahawan. Maksud sini ialah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kampus ada juga cawangan
berada di kampus cawangan dan juga berada di fakulti, kena pasti balik pesara-pesara yang telah mengikuti program Educator Expert ni. Dan kita nak supaya memberi sumbangan balik kepada MASMED dalam bentuk apa sahaja, terutama memastikan bahawa pelajar kita bila dia tamat dia jadi usahawan, dia konsisten. Maknanya kita mencapai pelajar usahawan semasa belajar, memang kita capai. Tetapi bila dia keluar, mereka tidak jadi usahawan. Dan kita membuat adayam tak capai ialah kerana kita menghasilkan bahawa Educator Expert yang kita telah bagi latihan selama ini ialah mereka mungkin tidak memberi sumbangan balik kepada pelajar-pelajar ini. Ataupun kemungkinan mungkin dia memberi sumbangan tapi sumbangan bentuk lain. Bukan sumbangan coach, jurulatih untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar kita ni terus menjadi usahawan. Itu dia. Itu program e-scan dan juga program KPT. Dan kita mengucapkan tahniah saya sebut tadi bahawa kampus juga, semua kampus, 13 kampus telah mencapai tahap 6 bintang ni. Dan kita beritahu bukanlah kepada MASMED sama ada di kampus cawangan ataupun di cawangan, di fakulti dan juga di headquarters, kerana kita telah mencapai di Director 6 star, Strategic Action Plan kita untuk quarter 4 2021. Dan ini suatu yang sangat-sangat kita banggakan, dan ini adalah usaha kuat, hardworking and smart tuan-tuan dan perempuan sama ada di sini ataupun di cawangan ataupun di fakulti. Ini yang kita rasa perlu kita bagi appreciation. Dan ini juga kita mengucapkan banyak-banyak penghargaan kepada beberapa rakan kita yang berada sebentar di MASMED. Dan selepas itu mungkin atas alasan perbekasan maka beliau terpaksa meninggalkan MASMED. Di antaranya ialah Cik Alias, yang kedua ialah Puan Nani, dan yang ketiga ialah Tuan Haji Nur Rizal. Jadi kita harap mereka selama berada beberapa bulan di MASMED itu akan memberi pengalaman besar kepada mereka untuk meneruskan kerjaya di UiTM. Dan kita ucapkan tahniah kepada pelantikan baru. Antaranya pelantikan baru ialah Dr. Syahrul Aizam Muhammad Zulkifli, Koordinator Keusahawanan dan Pengajian Kejahteraan. Puan Nuriyati iaitu Koordinator Keusahawanan dan Pengajian Kejahteraan Kimia, yang satu bidang awam. Dan Cik Zaki ialah Koordinator Keusahawanan Pengajian Kejahteraan Mekanikal. Tetapi Cik Zaki akhirnya meletakkan jawatan sebagai Koordinator Keusahawanan Pengajian Kejahteraan Mekanikal, dan beliau turut serta dalam tim MASMED di headquarters sebagai koordinator, incubator. Jadi saya tanya Cik Zaki, terima kasih banyak. Dan pada saya incubator ini sangat penting. Kalau kita lihat semua universiti, terutama dia IPTA ataupun luar negara misalnya masa saya belajar di University of Southampton masa buat PhD, sebenarnya banyak incubator di universiti di luar negara. Kalau kita lihat, bahkan macam di Southampton, dia bukan ada incubator saja, bahkan dia ada kilang-kilang yang dibawa daripada luar untuk berada dalam kampus sebagai incubator. Dan ini berjaya, terutama dan kalau satu college yang terbesar di Universiti Southampton ialah College Kejahteraan Mechanical tapi vibration. Vibration ni ialah kekaran. Dan saya rasa 10 juta ataupun 20 juta dilabur oleh pihak industri daripada Jerman untuk membuat kajian pasal kekaran bagi memastikan bahawa pelajar lepas tu percara dan juga keusahawanan dapat kita gerakkan, dan berjaya. Dan ini berjaya, dan ini tidak berlaku di IPTA tempatan. Dan kita harap dengan ada Cik Zaki dalam ni, insyaAllah usaha ke arah inkubator ni, banyakkan inkubator terutama pada luar masuk sebagai industri ke dalam kampus. Dan kita ada beberapa di peringkat kejahteraan, kita panggil MIH, iaitu Micro Industry Hub. Itu di peringkat kejahteraan, tapi kita tidak ada di peringkat SS, Science Social. Kita ada di peringkat kejahteraan, kita tak ada di peringkat Science Social. Dan kita tak tahu bagaimana kita nak adakan inkubator sama dengan MIH yang ada sekarang di kejahteraan, kita bawa kepada SS. Sebab masalah hari ini, masalah pengangguran hari ini
bukan di Kolej Kejuruteraan. Bukan di Kolej Kejuruteraan. Okey, pengangguran hari ini banyak di SS Sains Sosial. Kita kena pasti antara fakulti yang mendapat impak besar daripada COVID-19 ialah fakulti misalnya hotel. Dan fakulti hotel antara yang banyak susah dapat kerja ialah iaitu tourism kan. Tourism, pelancongan. Pelancongan. Dan banyak kalau kita tengok, saya tengok kalau kita pergi Pantai Timur, kalau kita pergi beberapa tempat di Pulau Pinang, banyak hotel-hotel telah ditutup. Walaupun di Pulau Pinang, kalau tuan-tuan pergi di Batu Peringgi tu, hotel-hotel besar banyak telah ditutup. Ini tak masuklah kalau ada Pantai Timur. Ini di Batu Peringgi sendiri, semasa kami berada di Batu Peringgi masa bersama dengan VC di Arius. Sebelah hotel tu dah tutup dah. Sebelah hotel yang kita duduk tu dah tutup dah. Dan sebahagian daripada hotel kita duduk tu dah tutup. Maknanya main bangunan sahaja yang berfungsi. Tetapi yang bangunan sebelah tu, bangunan sama, hotel yang sama dah telah ditutup. Ada betapa besarnya impak COVID-19 kepada industri pelancongan. Dan sebab itu, Prof. Suhaimi selalu pesan dengan saya, Samad dia kata, why not you focus on any faculty yang banyak unemployment. Yang banyak unemployment. Bukan kepada fakulti yang memang tinggi employment kan. Jadi, kita harap Cik Zaki bersama tim dia iaitu Cik Faizul boleh melihat how incubator can help us contribute more to our employment more our employment. Next ialah kita ada tanya juga kepada beberapa tentikan bukan baru tentikan misalnya ialah koordinator Usahawanan Fakulti Pengurusan Hotel. Ni orang lama orang lama kan, sambung. Dr. TS Nur Azhar. Dan kita Dr. Jabbar juga orang lama daripada Sarawak. Dan kita ada ialah Cik Hajar Asmida iaitu Koordinator Keusahawanan Fakulti Sains Sukan dari Tasiyah. Ini orang baru. Orang baru. Dan kita ada juga Dr. Nelela daripada Koordinator Keusahawanan Pengajian Kejuruteraan Elektrik, juga orang lama. Dr. Nelela. Dan kita ada Dr. Surya juga orang lama iaitu Koordinator Keusahawanan UiTM Cawangan Pulau Pinang, orang lama. Dan kita adalah Dr. Ibrahim Hadullah daripada Koordinator Kejuruteraan Akademi Pengajian Bahasa. Orang baru. Orang baru. Dan kita juga ucap tahniah kepada Cik Azri iaitu Koordinator Keusahawanan Fakulti Filem, Teater dan Animasi, orang baru kita juga ucap tahniah kepada Yang Mulia Dr. Raja Maya, orang baru daripada Koordinator Keusahawanan UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Dan kita ada Dr. Nur Sania, Mak Nur iaitu daripada Koordinator Keusahawanan Fakulti Pengurusan Maklumat, juga orang baru kan? Orang baru ke lama? Orang baru, saya rasa orang baru. Dan kita ucap tahniah juga kepada Dr. Muhammad Kamil, Koordinator Keusahawanan Fakulti Sains Gunaan. Ini ialah orang baru ke lama ni? Saya tak ingat. Orang lama. Lepas tu Cik Siti Sarina binti Sulaiman iaitu Koordinator Keusahawanan UiTM Cawangan Perlis. Saya rasa orang baru kan? Saya rasa. Ucap tahniah kepada Muhammad Aziz iaitu Koordinator Keusahawanan Fakulti Undang-Undang, juga orang baru. Dan kita ucap tahniah kepada Encik Wan Zamani Wan Zakaria, Koordinator Keusahawanan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Ini juga saya rasa orang baru ucap tahniah kepada Puan Zakia, antara yang kita telah naikkan pangkat dalam Masmed daripada koordinator kepada kutu jabatan. Dan saya lebih suka panggil beliau sebagai pengurus lah. Dan kita alhamdulillah MBU telah meluluskan pada tahun 2021 untuk kita menubuhkan MBU. Apa dia MBU? MBU ialah Masmed Business Unit ataupun SBU iaitu Strategic Business Unit. Apa maksud dengan MBU? Sebenarnya idea kita buat MBU yang sekarang ni, ucap tahniah kepada Puan Zakia selaku Ketua Jabatan baru MBU ni. Kita belum mulakan lagi tapi telah kita gerakkan. Makan masa lama walaupun top management nakkan kita gerakkan lama dah. Ya, sebenarnya kita tak dapat gerakkan lama sebab beberapa birokrasi. Antara birokrasinya kita terpaksa mengikut SOP yang mesti kita ikuti daripada Kementerian Kewangan MOF. Tidak boleh tidak. Sebab kita bukan entiti bisnes, kita bukan syarikat senang berhad, kita bukan macam UTV, kita bukan macam UTM Holding, maka semua apa yang kita nak buat, kita kena ikut SOP MOF. Jadi dengan itu, kita menghasilkan MBU juga bukan senang berhad,
maka MBU juga mesti mengikuti segala SOP oleh MOF. Kalau tidak, maka kita akan diaudit. Bila diaudit, maka bila berlaku sesuatu, maka kita akan diambil tindakan tertertib. Okey, ini berlaku kan? Ini berlaku di banyak tempat, termasuk semasa saya menjadi Director UiTM Cawangan Terengganu kan. Jadi dengan itu, kita makan masa lama untuk kita gerakkan MBU. Dan objektif kita menggunakan MBU ini adalah untuk memastikan bahawa ini antara juga hasrat top management supaya MBU ni boleh menggerakkan dua bisnes yang selama ini telah aktif di UiTM. Satu ialah air mineral yang dulu diambil alih yang dulu dibuat oleh UiTM Holding UiTM Holding, tapi ada beberapa rakan saya dalam ni dia tak setuju air mineral ni kita ambil alih sebab dia kata model operasinya gagal di bawah UiTM Holding. Jadi sebab apa pula kita nak ambil Jadi rakan-rakan kita dalam ni, beberapa rakan dalam ni, melarang saya untuk meneruskan air mineral. Tapi saya beri cabaran kepada MBU team iaitu Puan Zakia. Cabaran ini adalah dulu UiTM Holding gagal dalam menggerakkan penjanaan pendapatan kepada air mineral. Tapi sebab apa MBU boleh buat? Jadi ini satu cabaran besar kepada seorang wanita kecil bertubuh kecil tapi hati besar dalam menggerakkan MBU ni, MBU. Jadi MBU ni akan menjadi salah satu dan disebut juga oleh BC dalam amanat dia. Masmed mesti menjana pendapatan. Dan saya melihat Masmed boleh menjana pendapatan hanya melalui MBU. Itu saja yang ruang yang kita ada. Kita boleh melalui MBU. Yang lainnya mungkin tak ada. Yang lainnya mungkin kita akan dapat duit-duit untuk tabung amanah saja kan. Tapi MBU ni bukan saja tabung amanah, MBU, tapi duit-duit ini juga boleh dijanakan sebagai pendapatan UiTM. Dan Haji Mazlan dah sebut banyak kali, baru ni disebut juga, kalau tuan-tuan masih ingat dalam BTU, disebut ialah, disebut bahawa dulu kita ada air mineral oleh UiTM Holding, tapi selama ni dah tak ada, tak aktif. Jadi bila masih ambil alih, kita harap dia boleh jana pendapatan. Haji Mazlan sebut gitu kalau tuan-tuan masih ingat. Dan yang kedua ialah merchandising. Merchandising yang akan dibawa oleh Puan Zakia juga adalah salah satu daripada yang ingin kita menjana pendapatan. Dia seperti goreng pisang panas banyak orang meminang merchandising ni. Antaranya yang meminang ialah Prozaini. Prozaini dibawa sebagai pengurusi koperasi buku, beliau nak adakan merchandising dan baru ni telah dihantar proposal kepada penjana pendapatan bahawa Prof Yati strategik, PNC strategik untuk beri peluang kepada koperasi buat merchandising. Bukan itu saja, yang pernah hantar proposal kat kita, beberapa syarikat luar ingin juga merchandising. Koperasi siswa juga ingin membuat merchandising. Lepas tu yang keempat yang saya menerima proposal ialah selain daripada koperasi buku, beberapa syarikat luar, kita juga ada datang daripada koperasi siswa, dan satu lagi yang kita rasa berminat untuk buat merchandising ini adalah fakulti, terutama fakulti FSSR yang telah buat misalnya cenderamata untuk cenderamata seni halus yang telah dibuat dan ingin dipasarkan. Tapi saya harap Puan Zakia boleh selesaikan masalah ini dengan baik, terutama dengan Prozaini. Itu dia tanya. Dan kita tanya kepada Puan Farhana binti Datuk Abu Sujat. Beliau adalah koordinator pengajian penyelidikan usahawan Masmed. Jadi beliau daripada fakulti FSR dan kita harap boleh membantu Dr. Hana dalam memastikan bahawa unit ini dapat digerakkan. Staf baru kita mengucap selamat datang dan selamat bertugas Encik Ahmad Faizal bin Abdullah. Beliau sebagai pembantu operasi. Dia mengambil alih Encik Ahmed yang telah bersari wajib. Jadi ucap tahniah Encik Faizal. Yang kedua kita ada selamat bersara kepada Puan Haja Zanaria Daina. Kenapa dia cepat keluar? Cepat keluar yang kedua ialah Puan Simadia, Zarina, selamat bersara. Dan yang ketiga ialah Encik Hamid, Encik Azmi. Encik Hamid lah. Encik Faizal mengatakan Encik Azmi. Macam mana? Encik Hamid pernah lagi?
Cik Ahmed belum lagi. Sorry Cik Ahmed. Cik Ahmed. Terima kasih Cik Ahmed. Cik Ahmed masih lagi bersama kita ya. Hingga tahun ni Cik Ahmed. Betul Cik Ahmed? Cik Ahmed hingga tahun ni? Lagi 3 bulan. Oh lagi 3 bulan. Okey, jadi ya sebenarnya kita kehilangan beberapa rakan yang banyak berserangan kepada Mas Mit. Antaranya adalah PM Zarina lah. PM Zarina adalah rakan saya dalam fakulti. Beliau lama dalam Mas Mit dan sebenarnya Mas Mit dulu adalah tulang belakang Mas Mit adalah beliau kan. Okey, iaitu PM Zarina. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada beliau lah. Okey, dan terima kasih kepada semua warga Masmed UiTM 2021. Anda boleh. Dengan adanya anda, maka Masmed sentiasa bergerak ke hadapan. Keep moving forward. InsyaAllah. Dan kita harap 2022 kita sekarang dah masuk bulan yang ketiga. Hari ini dah 21 bulan. Kita harap tenaga yang kita ada ni, tenaga yang kita ada dapat diteruskan. Dan kita akan kehilangan Dr. Faizal. Okay, kita telah menerima surat daripada pihak atasan mengatakan Dr. Faizal akan berpindah ke tempat baru. Dan kita ucapkan selamat bertugas ke tempat baru kepada Dr. Faizal. Dan saya akan mencari pengganti baru. Jika mana-mana koordinator yang ingin bersama kita di headquarters, koordinator di peringkat fakulti ataupun koordinator di peringkat cawangan yang ingin menggantikan Dr. Faizal, saya sangat mengalung-alungkan. Dan kita akan keluarkan iklan secepat mungkin. Sebab Dr. Faizal menggerakkan akademik. Jadi kita kalau tak ada yang ni, kita susah. Terutama TI Square, lepas tu kita ada integrated, lupa saya nama dia, integrated, IE apa? EIE, EIE, Entrepreneur Integrated, Entrepreneur Integrated Education. Yang ni EIE. Yang ni semua di bawah, di samping program master kita program master kita. Jadi kita akan cari pengganti Dr. Faizal secepat mungkin yang boleh. InsyaAllah. Jangan risau. Dan hala tuju Masmed 2022. Apa yang kita nak capai 2022? Saya ada masa sehingga 4 suku tapi tak lama insyaAllah tak sampai 4 suku jadi ini ingin yang kita buat 2022 tuan-tuan dan puan-puan ingin bersama dengan saya tak boleh bersorangan. I cannot be alone. I need somebody. I need somebody to support me 100%. 100%, 120%, 140%, 300%. Dan saya tak mau dengar lagi yang nak letak jawatan misalnya kan. Yang nak keluar daripada Masmed dan sebagainya. Baru ni seorang rakan kita jumpa saya, dia kata tak ada, dia sakit selepas dapat booster, dia kata dia terpaksa tinggalkan Masmed. Saya kata dia tak payahlah tinggal Masmed kan. Kena booster dah mula lemah-lemah kan. Itu baru booster yang booster Dan kita harap rakan ni kita ni tak payah letak jawatan kan. Kita nakkan tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita sebab banyak agenda yang kita capai. Pertama sekali kita ingin melaksanakan amanat Yang Berhormat Menteri KPT Itu bos kita Bos kita ialah Yang Berbahagia Datuk BC. Tapi bos Yang Berbahagia Datuk BC ialah Yang Berhormat Yang Berhormat DPA DPA betul tak DPA kan? DNA Datuk Noraini Ahmad DNA Jadi antara yang ingin dicapai di peringkat beliau ialah pembangunan keusahawanan graduan wanita. Jadi dua pengarah saya ini bersama dengan Ketua Jabatan kena pastikanlah bahawa fokus kita tahun ini adalah keusahawanan wanita. Kita kena gerakkan keusahawanan wanita. Graduan, kita nak capai GE, graduan keusahawanan, tapi betul 70% of our graduates are female, wanita. Dan kita harap sekurang-kurangnya kita membaling batu tu sekali tapi kita boleh bunuh dua benda kan, iaitu capai GE dan kita capai hasratnya berhormat untuk memastikan bahawa wanita baik terlibat dalam keusahawanan. Yang kedua ialah berkenaan dengan transdisciplinary program Creativepreneur. Ini Creativepreneur. Dan Creativepreneur ni adalah di bawah Cik Azwan saya rasa. Kita nak melahirkan ramai Creativepreneur nak ramaikan Creativepreneur. Sebenarnya pada saya, terutama fakulti FSR di bawah Dr. Rohana, juga Puan Z, kita ada ramai di bawah Encik Faizul sini, semua daripada FSR. Creativepreneur ni sebenarnya satu bidang yang sangat luas Dan pada saya sebenarnya sejak pada dulu sampai sekarang banyak lahirnya
orang-orang yang terlibat dalam bidang-bidang ni yang sebagai asasnya mereka adalah usahawan, betul tak? Pelukis-pelukis, okey. Fakulti muzik, dia kreatif. Tapi tak semestinya daripada fakulti-fakultinya pada asas dia terlibat dengan muzik, terlibat dengan seni reka, terlibat dengan misalnya arkitek dan sebagainya. Tapi tak semestinya. Kreatif maksud dia adalah dia membuat sesuatu yang kita rasa sangat berlainan daripada orang lain. Kreatif lah, kreatif. Misalnya boleh buat rumah terbalik kan. Boleh buat kereta terbalik misalnya. Okey, boleh buat jalan raya misalnya, fleksibel jalan raya kan. Kalau sekarang kita ada kan fleksibel, kalau pergi Jepun kan, jalan raya itu dia tidak fix, dia tidak tetap kan, dia fleksibel kan. Itu semua kreatif lah kan. Okey, lepas tu misalnya kalau kita pergi, misalnya dulu kalau you all pergi PWTC, you tengok malam-malam boleh ada gambar, boleh bergerak gambar kan. Macam-macam jenis gambar, betul kan? Ini semua dia panggil kreatif kan. Dan kalau kita pergi Putrajaya pada masa satu ketiga dulu okey, Putrajaya boleh buat satu show berkenaan dengan pergerakan semua image kan, dynamic image pada waktu malam kan. Ini semua kreatif lah. Dan ini semua adalah usahawan-usahawan yang sangat kreatif yang kita rasa kita boleh lahirkan. Ini hasrat Yang Berhormat Menteri BNA. Okey, dan yang kedua, bos kita. Okey, ni bos kita yang bahagia, Datuk BC kita. Dalam amanat beliau, antara yang kita kena fokus MASMED sebabnya dia amanat dia sangat panjang. Dan saya dah pesan dengan Encik Farid, kita akan fokus kepada MASMED saja. Okey, apa dia antara yang MASMED kena buat? Pertama sekali ialah usahawan lepasan ijazah. Graduate entrepreneur. Yang saya sebut tadi kan, bahawa tahun 2021 kita hanya mencapai 43% saja daripada sasaran kita. 43% out of 100%. Tapi sasaran kita 7%, 7% daripada jumlah graduate. Dan kita capai 43%. Dan kita kini ingat bahawa 43% ni satu jumlah yang rendah, tak sampai ke 50%. Tak sampai 50%. Tak sampai 50%. Jadi apa sebab dia? Apa sebab dia? Adakah selama ni apa kita buat tu, okey, apa yang kita buat selama di MASMED tu, kita gagal dalam memastikan pelajar kita meneruskan dirinya menjadi usahawan. Yang ni kita kena lihat semula lah. Dan kita dah bincang banyak dalam strategic action planning kita, dalam musyawarah ASAP kita. Dan kita melihat bahawa kita kena buat sesuatu lah. Saya kadang-kadang banyak kali berbincang dengan beberapa rakan, sebab apa kita tak capai? Sebab apa tak capai? Kenapa tak capai? Apa sebab kan? Okey. Jadi kena ingat bahawa usaha ini bukan hanya di peringkat MASMED sini Kena ingat baik tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya sebut tadi bahawa MASMED sini tidak akan ke mana tanpa koordinator daripada fakulti dan cawangan. Yang sebenarnya gerakan untuk memastikan bahawa kita mencapai graduate entrepreneur ni adalah datangnya daripada bukan top down, it's bottom up. It's bottom up. Tuan-tuan yang berada depan saya ni tanpa cawangan faham lah, ingat saya harap tuan-tuan puan-puan ingatlah bahawa tuan-tuan kena bantu saya dan juga tim saya bahawa apa saja program yang di peringkat cawangan ataupun di fakulti sebenarnya membantu kita untuk mencapai usahawan lepasan ijazah. Yang kedua disebut oleh yang berbahagia Datuk BC ialah syarikat startup, spin out. Syarikat startup ini satu benda yang bukan mudah. Bukan mudah. Kajian menunjukkan bahawa Skam Peter ni orang ekonomi dan beliau telah menjalankan pendidikan berkenaan dengan entrepreneur sejak tahun 1921 saja. Sejak 1921 beliau telah membuat kajian berkenaan dengan usahawan, spin off dan usahawan startup. Sebab apa gagal? Sedangkan bahawa keusahawanan adalah nombor 4 Nombor 4 dalam menggerakkan KDNK seluruh dunia. Tak kira negara mana pun termasuk Malaysia. Keusahawanan ini menggerakkan, dia memberi sumbangan nombor 4 kepada ekonomi sesebuah negara. Tetapi menurut kajian Skam Peter, sejak 1921 banyak yang gagal. Maksud dia kalau kita buat 10 startup spin off yang hidup mungkin kalau 10 mungkin berapa ratus? Mungkin 300. 7 ialah gagal. Sebab apa? Jadi kita di MASMED, kita bukan nak melihat kegagalan. Kita ingin melihat bagaimana kita nak melaksanakan supaya ada pelajar kita yang memulakan startup dan spin off.
Petang ni saya di akhir ucapan saya cakap pasal effectual reasoning. Okay, dengan causal reasoning. Okay, dalam keusahawanan yang sebenarnya antara dua teori, satu ialah effectual dan kedua ialah teori causal reasoning. Sebab apa seseorang itu jadi usahawan? Okay, adakah disebabkan oleh effectual reasoning ataupun disebabkan oleh causal reasoning? Okay, jadi petang ni saya cuba ulas dan kita cuba lihat sama ada kita berjaya tak berjaya hari ini dalam melahirkan syarikat startup spin-out ni. Sebab apa? Adakah sebab kita terlalu fokus kepada effectual reasoning ataupun kita terlalu fokus kepada causal reasoning? Okay, jadi petang ni saya cuba ulas insyaAllah. Dan yang ketiga ialah MOU MOA. Saya melihat bahawa ini sangat penting dan di Masjid kita nak capai tahun berapa? 36 Kita ingat? Berapa? 36 Saya lupa bahawa Masjid kena capai tahun ni berapa banyak? MOU Ya, 30 lebih kan kita nak capai kan? Masjid kita nak capai ialah 30 lebih kan? Saya rasa sasaran kita ialah 30 lebih. Okey, itu ialah MOU MOA. Dan kena ingat kawan kita di Masjid selalu pesan dengan saya, MOA, MOU kena berkualiti. Termasuk LOA lah, LOI dan sebagainya. Mesti berkualiti. Kita tidak mahu MO, MOA, MOU, LOI, LOA ini yang tidak berkualiti. Apa maksudnya berkualiti? Maksudnya dia memberi kesan besar kepada sustainability of the MOU, MOA, LOI ataupun LOA. Kita tak mahu bila kita buat sekejap je. Kita buat tak ada impak. Kita buat hanya memberi benefit kepada pihak syarikat tapi tidak memberi benefit kepada pihak UiTM. Ini kita panggil tidak berkualiti. Jadi kita kena pastikan tahun ini, tahun 2022, kita kena pasti semua ini berkualiti. Ini juga diberi pendekanan sebab kita ni ada GRU dan buat masa ni saya rasa Masmed terutama di peringkat headquarters kita ada satu saja di peringkat antarabangsa. Saya rasa lah satu saja di peringkat antarabangsa. Dan kita tidak ada, saya tak tahu di peringkat cawangan. Tapi kalau di peringkat cawangan semasa saya menjadi Director UiTM dahulu, kita ada buat banyak di antarabangsa Tapi dalam antarabangsa termasuk akademik dan juga keusahawanan kita masuk semua, senang. Jadi bila kita buat MOU kita masuk semua. Kita bukan fokus hanya keusahawanan saja, kita fokus semua. Akademiknya, ICANN dia, dengan research dan sebagainya. Jadi senang Tapi kalau kita di Masmed, masalah dia. Kita kalau di Masmed headquarter ni, kita terpaksa fokus bukan kepada akademik, misalnya kan. Bukan kepada ICANN misalnya kan. Kita boleh fokus kepada research dan kita boleh fokus kepada usahawanan. Tapi sebab itu saya mengasihkan bahawa pihak cawangan dan juga fakulti sepatutnya berusaha untuk memastikan bahawa kita buat MOU, MOA, LOI, LOA di peringkat antarabangsa. Please, ini adalah hasrat yang berbahagia Datuk BC kita. Indeks ESI, staff. Kita nak capai indeks iaitu E ialah excellent, S ialah synergy dan I ialah integrity. Staff kita dan saya rasa ini perlu kita capai untuk KPI 15. Yang ini saya tak nak ulang banyak sebab ini lebih kepada pentadbiran di bawah Puan Intan. Dan staf berafsi tinggi ni maksud dia kurang saya rasa semua sebenarnya punya KPI untuk jabatan saya yang saya tengoklah tahun lepas tak ada seorang pun yang dapat kurang daripada 85%. Tak ada seorang pun dapat kurang daripada 85%. Tapi kalau ada kita kena ambil tindakan. Kita kena buat sesuatu. Sebab pada kita 85% ke bawah tu maksud dia seorang kaki tangan yang kurang baik. Maknanya dia markah kurang dia 85%. Inilah yang dikenaki oleh staf berpelatih tinggi ini, at least 85%. At least 85%. NNPTU. Indeks kegembiraan UiTM kita rendah 73%. Kita ingin mencapai 90%. Kita ingin mencapai 90%. Ini termasuk semualah cawangan, termasuk Masmed. Kita sini punya kita ada buat indeks kita sini, Puan Intan tak ada sini. Kita harap berapa dapat Aisyah? Tak tahu Aisyah, berapa indeks prestasi kegembiraan Masmed? Mana berapa Aisyah? Apa Aisyah? Puan Aisyah tak tahu. Kita harap tahun ni kita dapat 90% lah. Tapi dengan Masmed yang kecil ni, bukan besar, kita ada lebih kurang 30 lebih, sampai 30, tak tahu tak. Kita harap tak adalah kita sampai jatuh sampai 70% indeks kegembiraan UiTM. Indeks tabir urus tangkas agile. Agile ni kita harap
kita akan mencapai jalan. Ini di bawah poin intan. Okay, penjanaan pendapatan selain daripada kumpulan wang pengurusan, okay, dan ini juga telah dimaklukan oleh yang berbahagia Datuk Visi kepada kita. Maksudnya kena jana pendapatan. Tapi saya bagi masalah kepada Puan Zai sebab nak menggerakkan bukan senang. Bukan senang. Okay. Okay. Ini trust keusahawan saya di bawah kepimpinan saya dalam Masmed, maka saya melihat new naratif saya. New naratif ialah kita yang sebenarnya bukan boleh memastikan semua pelajar kita, semua alumni kita, semua staf kita, pentadbiran dan akademik boleh menjadi usahawan. Boleh menjadi usahawan. Tak semua. Sebab tadilah nanti saya cakap pasal reasoning, effectual reasoning, dan juga yang kedua ialah cultural reasoning. Yang tidak semua jadi usahawan. Tapi berapa ramai daripada tuan-tuan dan puan depan saya, tak masuk cawangan, tak masuk di fakulti, yang ada hati dia, yang ada jiwa dia, okay, yang ada minda dia, keusahawanan. Faham tak apa maksud keusahawanan? Pelajar tak masuk keusahawanan. Ataupun tuan-tuan selama ini masuk dalam Masmed, tuan-tuan hanya ada kemahiran keusahawanan. Dan tuan-tuan menggunakan kemahiran keusahawanan untuk menggerakkan agenda Masmed. Kalau itu tak cukup lagi. Kalau itu tak cukup lagi, maknanya kita kena belajar, kita kena pergi kursus, kita kena dengar apakah dimasukkan dengan keusahawanan. Apa maksudkan keusahawanan? Okey, apa dimasukkan dengan minda keusahawanan? Apa dimasukkan jiwa keusahawanan? Dan apa dimasukkan hati keusahawanan? Dan ini yang kita ingin sampaikan kepada semua staf pentadbiran akademik, kepada semua pelajar, kepada semua alumni. Tahun 2022 ini adalah tahun di mana kita nak pastikan bahawa kita, terutama di Masmed, terutama di headquarters, ada jiwa, ada hati dan juga ada minda keusahawanan. Dan kita dah bincang lama di Podexen, dan kita juga dah turunkan semasa kita buat perjumpaan di Melaka. Ada beberapa model yang telah kita bincang dan kita tak mutamatkan lagi, dan kita pun akan cuba buat modul, tapi dengan pendapatan UiTM, dengan income pendapatan UiTM yang tidak berapa elok tahun ini, maka kita rasa kalau kita nak buat kursus tu memang susah. Jadi saya akan cuba fikir bagaimana kita nak menerapkan embedded minda, jiwa, hati keusahawanan di kalangan tuan-tuan depan saya, di kalangan koordinator yang berada di kampus dan juga di fakulti, supaya faham jiwa, hati dan minda dia adalah minda keusahawanan. Kalau tidak, maka kita tidak ke mana? Kita tidak ke mana? Kalau kita tidak menjiwai, kita tidak menghayati, dan kalau kita tidak memindahkan keusahawanan. Ini naratif baru yang ingin saya bawa kepada Masmed. The next ialah ini adalah tagline kita sejak saya masuk Masmed, satu keluarga satu usahawan. Dulu kita ada tagline daripada kerajaan, iaitu satu rumah satu doktor kan. Satu keluarga satu doktor, satu rumah satu doktor. Dan kita gagal tak berjaya. Ada yang berjaya, ada yang berjaya boleh dapat 3 doktor satu rumah. Abang ipar saya kan, 5 orang doktor dalam keluarga dia. Anak dia 11 orang, 5 orang doktor maknanya dia berjaya, abang ipar saya berjaya kan. Dalam keluarga saya tak ada seorang pun minat jadi doktor. 5 orang anak. Jadi tuan-tuan saya tak tahu berapa orang dalam ni yang anak-anak dia akan jadi doktor kan. Jadi kena ingat bahawa ni satu usaha yang baiklah untuk kita gerakkan. Sebab apa? Saya sebut lama gitu kan. Kalau kita boleh lahirkan 15,000 usahawan setahun selama ini kita tak boleh lahirkan 15,000 usahawan kita lahir 43% daripada jumlah mereka yang graduate. Tak sampai 15,000. Jadi kalau kita boleh lahirkan 15,000 usahawan setahun, kalikan dengan 50 tahun, saya ambil tahun 2071 kan. Saya mula 2021 sampai 2071, 50 tahun. 50 tahun By that time you all sini mungkin tak ada dah. Mungkin tak ada. Melainkan umur yang bawah 20 tahun ni. Tapi kalau umur 40 tahun tak ada dah. 40 tahun, 60 tahun, 50 tahun tak ada dah. Sebab another 50 years. 15,000 multiply by 50 years kita akan dapat 750,000. Alumni kita yang jadi usahawan. You bayangkan kuasa yang ada kepada orang Melayu pada masa itu jadi usahawan. Kena ingat bahawa sebab saya ni seorang pesara ekonomi. Ekonomi kita memang
kita tidak menguasai ekonomi. Orang Melayu ni gagal dalam 3 bentuk, dan 3 perkara ni. Gagal sekarang dalam politik, gagal dalam ekonomi, gagal dalam ekonomi, gagal dalam politik, dan yang ketiga gagal dalam sosial. Tiga-tiga ni kita gagal. Pendidikan insya-Allah kita berjaya sikit lah. Tapi 3 ni kita gagal. Pertama, ekonomi. Jadi kenapa kita tidak lahirkan usahawan? Pada saya, usahawan ialah yang bagi sumber ekonomi kepada orang Melayu. Kalau tuan-tuan baca sejarah Melaka, Melaka dijajah oleh Portugis pada 1511. Kita ingat sebelum dijajah oleh 1511 tu, Melaka adalah tempat hebat perdagangan antarabangsa. Dan kita ingat orang yang berdagang pada masa itu adalah orang Melayu. Orang Melayu Melaka. Dan kalau tuan-tuan baca sejarah Kedah, Kedah lama Kedah lama sama pelabuhan Kedah lama tu masih ada tapak dia. Itu di Kuala Kedah Dan Kuala Kedah itu adalah tempat pentadbiran perdagangan yang hebat pada masa itu, iaitu sebelum kecemerlangan negeri Melaka 1511. Tapi di mana sekarang orang Melayu? Di mana orang Melayu Jadi saya harap tuan-tuan depan saya ini, sebahagian daripada tugas kita hari ini nak memastikan bahawa kita capai ini. Please lah. Kalau saya tak ada pun 5 minit, tuan-tuan teruskan. Satu usaha yang murni, kita bukan buka satu yang tidak berfaedah, buat satu yang murni dan satu legenda kepada tuan-tuan dan puan kalau tuan-tuan boleh lahirkan usahawan setiap keluarga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah Pelan Tindakan Strategi 2022. Kita ada 2 pusat satu pusat ialah Pusat Pembangunan Keusahawanan PPK di bawah Dr. Hana, dan satu lagi ialah Pusat Keusahawanan Mahasiswa PKM di bawah Dr. Siti. Bahawa 2 pusat ni kita mulakan dengan percentage of graduate entrepreneur, iaitu yang ni KP 14, dan kita tak mencapai. Kita nak capai 7% tahun lepas, tahun ni 7.5%. Tahun lepas kita hanya mencapai 43%. Kita tak capai. Tapi semua KPI ni 25, PI 26, 27, 28, 29, 30. Kita mencapai dengan cemerlang dan sehingga kita menjadi 6-star lead director. Jadi bertepukan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan seluruh cawangan, seluruh satu. Dan di bawah tahun 2022, di bawah PPK, iaitu Pusat Pembangunan Keusahawanan, maka ini antara kita tak ambil masuk lagi projek-projek yang dibuat di peringkat cawangan dan juga fakulti. Sebab tu insya-Allah sama ada tim PPK ataupun tim PKM, kita pergi kampus tengok bottom up kita ambil mana-mana projek daripada cawangan yang kita rasa sesuai. Pada saya sebut tadi awal bahawa kalau tuan-tuan initiate, iaitu kita pergi kepada bottom up, top down, kita pergi top down, program top down tidak akan ke mana. Penat. Kita penat. Iaitu saya panggil effectual. Saya akan terang apa maksudnya effectual reasoning dengan causal reasoning. Kalau kita buat, adakah dia satu program effectual ataupun dia satu program causal reasoning jadi ini yang kita cuba minimalkan. Jadi tahun 2022 ni, tuan-tuan depan saya ni, kita ada 2 pengarah ni. Kita harap top down tu kita kena kurangkan. Kita kena banyakkan bottom up. Banyakkan bottom up. Sebabnya kita di peringkat kita tak banyak orang yang boleh laksanakan program. Sebab kita tak ramai dan kita akan letih kalau pergi pada top down. Tapi kalau kita pergi bottom up, banyak cawangan, dia ada kekuatan cawangan, dia ada tim dia yang dia boleh gerakkan. Mana-mana program yang kita rasa boleh kita ke tengah, kita bawa, kita copy and paste kepada cawangan dan juga fakulti lain. Daripada kita pergi kepada top down pada top down. Jadi antara program yang dibuat secara ini kita pergi top down ini semua program top down. UiTM Signature Program yang tadi dana sebanyak 250,000. Lepas tu kita ada Social Innovation dan Social Entrepreneurship. Ini juga ialah top down program. Ini baru kita nak mulakan tahun lepas dan kita akan teruskan pada tahun ni. Dan kita ada Entrepreneurship Education Professional Training for Educator. Yang ini tadi antara program kita bawa iskan, magic dan sebagainya. Dan kita nak latih tahun ini berapa banyak Cik Hafizan? Tahun lepas kita boleh latih dalam 900 orang. Tahun ni berapa banyak? 1,400 tahun ni. Itu di bawah Entrepreneurship Education Program. Ini semua top down bukan bottom up. Ini semua top down. Mana program kita cari?
Kita nak pastikan bahawa pesara kita ni jadi expert. Dan kita juga akan buat satu National Conference on Entrepreneurship. Ini juga program top down, bukan program bottom up. Jadi ini semua program di peringkat sini, di peringkat Shah Alam. Dan kita tak tahu apa yang tuan-tuan perempuan dan buat di peringkat cawangan dan juga di peringkat fakulti yang boleh mencapai PI dan juga boleh mencapai KPI tadi. Tapi alhamdulillah tahun lepas kita mencapai. Okey, dengan kerjasama antara fakulti, cawangan dan juga UiTM Masmed Shah Alam. Alhamdulillah. Tapi sebagaimana saya sebut tadi bahawa why not? Tahun 2022 ni kita kurangkan program-program top down. Melainkan program-program yang impak dan besar kan, yang memang tidak boleh digerakkan di peringkat cawangan atau fakulti. Hanya boleh digerakkan di peringkat UiTM Masmed UiTM Shah Alam. Jadi kita fikirlah mana-mana program yang kita rasakan macam tu. Kemudian di peringkat PKM, ini juga semua program-program ni. Sama ada program Business to Student, Business Venture Funds, Business Bootcamp, Masmed Business Unit, Business Technology Town at Campus. Ini semua juga adalah top down. Bukan program bottom up. Semua program ini adalah program yang kita, ini Business to Student, ini di bawah Azwan. Tak ada banyak. Cik Faizul kan? Bawah Cik Faizul. Business Venture Funds. Ini adalah pinjaman lah. Pinjaman. Business Bootcamp. Ini di bawah. Cik Tuan Haji Mustafa. Business. Ini di bawah Puan Z. Dan ini di bawah, program ni di bawah Dr. Siti kan? Di bawah pengarah sendiri kan? Dan kita harap bahawa semua program ini adalah bagi memastikan kita capai graduate entrepreneur. Graduate entrepreneur. Tapi kita tahu banyak program-program dibuat oleh cawangan ataupun dibuat oleh fakulti yang kita panggil program bottom up, yang kita boleh ada potensi untuk kita copy and paste dan kita serahkan kepada campus lain untuk buat. Dan ini yang penting di peringkat kita, Masmed akan cuba sediakan dana. Masmed akan cuba sediakan dana ataupun Masmed akan cuba dapatkan dana. Kalau misalnya program ini perlukan dana, perlukan dana. Apa peranan koordinator? Kita ada ramai koordinator, iaitu di peringkat kampus ada 13. Di peringkat fakulti, termasuk sekarang kita bila jadi kolej pengajian, Ibu dah jadi kolej pengajian, kita pun tak bincang lagi dengan PLC kolej pengajian bagaimana bentuk merging dia kan. Adakah kita perlu satu koordinator, satu kolej pengajian, ataupun kita perlukan, contoh dia sekarang ni apa dibuat oleh Prof. Suhaimi, setiap kejuruteraan tu ada seorang koordinator kan. Jadi maknanya dia, kalau kolej kejayaan kimia, kalau kolej kejuruteraan kita ada 4 sekarang ni koordinator. Betul tak? Sekali lagi Adakah kita nak menggunakan model yang ni ataupun kita nak model satu? Nanti saya akan bincang dengan Prof. Suhaimi dan juga Prof. Zaini bagaimana kita nak gerakkan koordinator. Tapi kena ingat, apa peranan koordinator? Kita faham tuan-tuan sibuk, tuan-tuan perempuan sibuk di peringkat fakulti, di peringkat cawangan. Sebab bila jadi koordinator, dia tak sama dengan KJ. Tuan-tuan hanya dibayar RM300, tapi tuan-tuan ATS tuan-tuan tu tinggi kan? Tuan-tuan ATS saya rasa berapa Dr. Faiz kalau koordinator? 9 jam. Kalau KJ? 6 jam. Jadi tinggilah, 9 jam tu tinggi kan? Ini maknanya tuan-tuan kena mengajar, kalau 18 jam tuan-tuan kena ambil ATS, maknanya dia 9 lagi kan? 3 kelas lagi. 3 kelas. 3 kelas, 1 kelas 3 kredit. 3 9. Besar Kalau di cawangan tu, kalau pelajar dia ramai, katakan kalau pelajar dia 1 kelas 40 orang, ini maknanya tuan-tuan dan perempuan kena mengajar 120 orang. 120 orang. Dan kalau tuan-tuan mengajar Pak Wan tak apa. Tapi kalau tuan-tuan mengajar ada orang senior, Pak 3, Pak 4, Pak 3, Pak 4, graduate memang penat. Memang penat. Sebab mereka tu ada pelajar-pelajar yang memang dah matang, memang dah baik daripada pelajar-pelajar Pak Wan. Okey. Maka dengan itu, apa saranan saya? Apa peranan mulai daripada 2022 ni kepada koordinator? Okey, apa yang kita buat sekarang ni betul, cuma kita nak perbaiki. Ini bermakna sekarang ni saya sebut tadi bahawa di peringkat kita cuba kurangkan program top down. Okey, apa yang kita buat sekarang ni, ada kita cakap pasal intellectual reasoning dengan cultural reasoning Sebab apa kita nak buat macam tu? Okey, apa sebab kita perlu
Effectual ke kita perlu apa tu causal? Mana yang lebih penting? Teori mana yang mendominasikan dua benda ni? Adakah effectual ataupun causal? Jadi sebagai PhD Masmed, saya melihat bahawa top down tu adalah program yang besar, program yang betul-betul besar, program yang datang daripada KPT, bukan daripada cawangan, tapi kita turunkan. Ini maknanya apa sahaja program KPT kita panggil top down. Kita panggil top down. Dan kita tak elak-elak. Maknanya dia program KPT. Contoh baru ni kita dapat 80,000 kan di bawah KPT, dia panggil program siswa niaga KPT kan, AIPT. AIPT kan. Yang ini program ni ialah dia bagi dana 80,000. Ini dia panggil top down. Kita kena buat dan kita akan turunkan pada cawangan. Dan kenapa kita kena create pula? Di peringkat Masmed, kenapa kita kena create? You kena fikir pula program-program lain yang mungkin boleh kita turunkan lagi daripada cawangan dan juga fakulti kan? Kan dah penat. Dah penat kan? Jadi tak payah. Pada tahun ni tak payah. Tahun ni jangan fikir lagi lah program-program top down melainkan program KPT. Dia panggil program top down. Okey, dan yang ini yang kita nak banyakkan. Iaitu program-program bottom up. Iaitu program-program yang datang daripada fakulti dan cawangan, bawa naik dan copy paste kepada cawangan-cawangan yang kita rasa boleh buat. Memang banyak. Sharing ni. Kita jangan copy each other. Masalah kita ialah kita copy each other. Cawangan ni buat perkara dia rasa dia hebat. Maka dia tak nak cawangan dia buat kan. Dia rasa dia hebat. Kenapa tak buat sharing? Sharing the program. Okay, sharing the program dan you sharing the benefit. Dan at the same time, okay, you achieve the KPI, PI. Betul tak? Tapi malang ya, saya masa jadi cawangan, masa jadi rektor memang kita compete each other. Antara cawangan memang dia compete each other. Dia kalau boleh nak ranking atas sekali lah kan. Okay, nak dapat 95% kan, nak dapat. Maknanya kalau kita tengok top campus, top, kita tahu mana campus yang top kan baru ni kan. Jadi maknanya kita cuba compete each other. Not complement each other. Jadi mulai daripada 2022 kita complement each other. Dan saya berharap Dr. Hana dan juga Dr. Siti boleh pergi tengok campus, tengok mana-mana program yang kita boleh rasa kita boleh copy and paste, kita buat kepada campus lain, tapi dengan harapan kita boleh mencapai graduate entrepreneur. Dan saya tak risau pasal PI. Selama ni saya tak risau pasal PI sebab PI kita capai. Dan selama ni kita tak capai ialah graduate entrepreneur. Jadi why not tahun 2022 ni kita fokus kepada graduate entrepreneur. Dan bila di akhir tahun quarter 4 nanti akan dibentang pada tahun 2023 pada bulan macam ni, bulan 2, saya gembira bahawa kita punya graduate entrepreneur kita telah mencapai at least kalau bukan 43% lah. Kalau dapat 43% kita tak pergi mana daripada saya. You tak bergerak. There is no progress. Jadi you kena dapat at least 44% kan. At least 44%. Itu kena daripada saya. Sebab tu saya selalu pesan kepada kawan-kawan saya, anak-anak buah saya. Apa beza antara good and great? Good ialah baik. Great ialah hebat. Apa maksud good? Good telah mencapai KPI. Very good lah. You are good because you achieve your KPI. Contoh dia katalah KPI Cik Afizan. Dia nak capai tahun ni, Dr. Hana bagi dia 90. Contoh lah. Dia capai kan 90. Contoh dia. Capailah KPI lah. You are good. You achieve already your KPI. 80% LNPT. Pada saya, itu masih tak bagus. Pada saya, you tak hebat. Pada saya, you tak hebat. Apa maksud you hebat? You dapat 80, itu dah biasa kita panggil. You dapat 95, itu hebat. You dapat 100%, itu hebat. Tapi bukan senang dapat 100%, betul tak? Okey. Banyak tuan-tuan dalam ni, saya rasa paling tinggi tahun lepas 97 je. Tak dapat 100%. Okey, 97%. Tinggi lah kan? Hebat lah dia tu. Hebat dia tu. Siapa dia tu? Dapat 97. LNPT. Betul tak? Ya hebat dah tu kan. Mana yang dapat 80? Siapa dapat 80 tu tak? Haji Mus dapat 80. Dia baik lah. You hebat. Dia tengok orang hebat. Bandingkan dengan Haji Mus. Okey, orang baik. Okey, please buat macam tu. Samalah kami dengan PNC. Kami dengan PNC ataupun kami jadi rektor, kami jadi dekan sama je. Kita nak supaya kami dapat lebih
daripada KPI kami. Okay? Mana jangan dapat 85. 85 tu ialah baik. You all kena dapat lebih 85. 90, 95. Itu bagus lah. Okay, please. Ini dipanggil bottom up and top down. Okay, next ialah ini dia. Yang ini yang saya nak sebut. Kita ada 341, mana 24 ni kita habis. Bagi saya 15 minit untuk saya ulas benda ni. Okay, apa masukkan dengan effectual reasoning? Apa yang masukkan dengan effectual reasoning? Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, yang sebenarnya apabila kita turunkan satu program, ada dua teori. Okay, please, I will talk in English kan. Okay, ada teori. Okay, there are two theories with regard to the effectual and causal reasoning. I'm not the area of marketing. Okay, Dr. Faizal, Cik Hafizan, okay, you are in marketing. Please, you are very alert of this topic. Either effectual ataupun causal reasoning. So, what is the difference between effectual and causal? Okay, as I said before, okay, entrepreneur has gained momentum and recognition as an important driver of our economy. Not just in Malaysia, also in the world. Okay, even since Scampeter is economics. Okay, I know him very well because I read a lot of articles about him. Okay, Scampeter 1921 recognized it and called entrepreneurship the fourth driver. I said it before, fourth driver of the economy. Fourth place. Any part of the world, any country in the world, any state in the world, okay, number 4 contribution to the economy is entrepreneurship. But the question is, we almost all the time ask ourselves, how come so many startups, so many spin-off companies fall? When they are an important driver to the economic growth. Why? Give me the answer. Why? Give me the answer. Why? Even though, entrepreneurship is the fourth driver of economic growth in any part of the world, including Malaysia. But according to Scampeter, started 1921, many companies fail, either startup ataupun spin-off. Why? Why? Okay, so there is so many research. There is so many research with regard to this issue. Part of the PhD as well. Part of PhD. Okay, the PhD usually we try to find the gap. Okay, the gap is, what is the gap? Why so many companies fall? Okay, according to the research, okay, there are two theories. There are two theories with regard to this. Effectual reasoning or causal reasoning. So what is causal reasoning? They call it as cautional reasoning. Okay, cautional reasoning, the focus is to predict the future through calculation, to know what action they are necessary to do in order to maximize expected return. That is cautional reasoning. Then what is effectuation? Effectuation reasoning. So effectuator challenge this theory. Challenge this theory. Okay, apa maksud dia? Saya cakap bahasa Melayu. Okay, what is actually cautional reasoning? Cautional reasoning, tadilah you buat program. You buat program, you tukar ke program. Bukan pelajar yang fikir. Okay, bukan alumni yang fikir. Bukan staff yang fikir. You fikir itu juga. You fikir bisnes apa you nak buat. You predict pula, you jadi apa. Okay, adakah you ada berjaya? Okay, adakah you ada berjaya atau tidak? You yang predict. Inilah dipanggil cautional reasoning. Dan ini yang tidak berjaya. Mengikut teori dia. Ini yang berlaku di UiTM. Dan ini yang berlaku di MASMED. Okay, kita fikir juga juga. Bukan orang fikir, tapi kita fikir. Ini dipanggil causational reasoning. Okay, what is actually effectuation? Effectuation challenge.
Okay, effectuating the challenge. Okay, this reasoning as it believe that startup or spin-off face a high degree of uncertainty. Please. Uncertainty, unpredictable, something you don't know. That's why, okay, I normally talk about the VUCA. What is VUCA? VUCA is something that V is volatile. Something is volatile. The world is volatile, economy is volatile, environment is volatile. And what is you? Something is uncertain. The economy is uncertain, entrepreneurship is uncertain. Whatever happens tomorrow, you don't know. It's uncertain. It's you. And see what is starting complex. Everything in this world is complex. The world is complex. The politics is complex. Okay, the environment is complex. Today maybe we have today we have raining. Maybe tomorrow we have earthquake. Come on, this is complex. And the last one is A. What is A? It's ambiguity. What is ambiguity? Ambiguous. Something you blur, you don't know. Allah knows what happened today, what happened tomorrow to you. You are so ambiguity. You blur, tak tahu benda ke? So, according to the effectuation challenge, the challenge the effectuator, a cautional reasoning, and they believe that okay, you cannot predict future. Something that is unpredictable. Okay, so why not you ask student? Why not you ask staff? Why not you ask alumni? Okay, think about their business. Think whatever they want to do in the future. Not you. Not you. Jadi maksudnya apa? Kalau kita buat Shopee kan? Contohnya kita buat Shopee kan? Is it cautional ataupun effectual? Program Shopee. Okay, Cik Faizal. Cautional or effectual? Kalau kita buat program Shopee. Cautional dia. Kita fikir semua program kita fikir tak kira lah apa saja. Ya Dr. Siti nak buat Aerodyne. Ya Dr. Siti nak buat Petropam. Ya Dr. Siti nak buat ialah satu lagi apa? Petropam, Desetra kan? Semuanya ialah cautional. Sama juga yang Dr. Arab. Program kotak kan? Cautional. Mana dia program effectual? So, I'm challenge you today. I'm challenge you today. I'm challenge you today. Okay, why not? Okay, every one of you, either okay at this room, or at campus, or at branches. Okay, they must think about effectual reasoning rather than okay casual reasoning. Casual reasoning. So, effectuation challenge this reason as it believes that startup face a high degree of uncertainty known as night shear. Night shear ni masa dia night dia pasti ingat tak masa you tengok filem-filem night kan? Night rider you remember night kan? Dia panggil night shear uncertainty which entails that for startup company the future is not merely unknown but essentially unknowable. The effectual entrepreneur instead focus on controlling the means. Ni kita kena control the means. Okay, not control the ends. The problem is now, our problem is kita control the ends. Kita tahu jual tu nak jadi apa. End kan? But we not control the means. The most important for the master to control the means, not to control the ends. Because the ends unpredictable. The end is unpredictable. Ni yang saya cuba tukar minda tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Okay, mulai tahun 2020. Why not we focus on the means, not focus on the end. Okay, because at the end we don't know. Please, unpredictable. Something is unpredictable. So, what is the fundamental question? Okay, what is the fundamental question? Saya lebih kurang lagi 9 minit InsyaAllah, 4:70. What is the fundamental question? The fundamental question is opportunity, peluang kan? Peluang nak jadi usahawan kita kena ada peluang, betul tak? So the peluang, what is the fundamental question? The fundamental question are opportunities
font or math? Beza font maksud dia dicari. Math dibuat. Makna dia mana yang baik? Dibuat ke dicari? Peluang dicari ke peluang dibuat? Mana? Dicari tak bagus. Dicari ni yang tak bagus. Dicari ni yang tak bagus. Dicari ni lah dia apa tu dicari ni lah cautional reasoning. Okey, dibuat ini adalah okey effectual. Dibuat maknanya pelajar ni buat opportunities. Kita yang cari opportunities tadi, betul tak? Kita cari. Whatever the program now, we try to find the opportunities for them. Not them make the opportunities. It's the problem. Please, hopefully you understand of my mind today. Hopefully you can catch up my mind. So, is the future predictable? If the future is predictable, is effectual or cautioning? Cautious. If the future is predictable, is cautious. If the future is unpredictable, is effectual. Jadi kalau misalnya font is effectual or cautious? Cautious, isn't it? Math ialah effectual. So the cautious entrepreneur does believe that the future is predictable. Please. The cautious entrepreneur does believe that the future is predictable. Okay? And the opportunities are found and discovered. Bagus. According to this theory, it's not good. So whatever we try to create for our student entrepreneur, is based on this theory. That's why they cannot sustain. Sebab apa? Bukan datang daripada hati dia. Dengar, sekejap lagi saya cakap pasal what is the best characteristic to be either you become a causal reasoning or you become a effectual reasoning. What is the basic characteristic you must have? Okay, sebab apa yang digagal, sebab apa yang dia berjaya. Sebab apa yang ni sustain, sebab apa it cannot be sustain. Okay, sikit lagi. Dr. Faizal jangan risau. Okay, ada 6 minit lagi. This is the characteristic. To control the future, the focus must be on means. Tadi sebagainya, we must focus on means. Okay, instead of ends. Means matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan. Apa yang kita buat sekarang ni matlamat tidak menghalalkan cara. Kita hanya fokus kepada ends, kita tak fokus kepada means. Kita tak fokus kepada means. A person working with an effectual approach, I'm talking about effectual, no more casual. Okay, therefore follow this principle, please. Ini penting, please. Okay, we have career here, we have connector here, all in the campus, okay, all in the branches, all in the faculty, and also we have 2 pengarah here. So, what is the principle? Okay, what is the principle to become effectual reasoning? Okay, number 1 is start with your means. You must make sure the student knows first who you are. The student kena tahu apa dia siapa. Yang kedua ialah what you know, apa yang student tahu. Yang ketiga ialah whom you know, apa yang student tahu, know, siapa yang dia tahu. Ini masalah. Kalau kita cakap pasal Shopee, minta maaf ni Cik Faizal, kalau kita bagi program Nescafe, Youth Nescafe, okay, kita yang sebenarnya tidak mendidik pelajar untuk tahu who you are. Kadang-kadang dia tak minat pun. Tapi kita paksa dia jadi usahawan, menjual Nescafe. Dia tak minat pun, tapi kita paksa dia menjadi dropship untuk Shopee. Sebab dia tak tahu who you are, dia tak tahu siapa dia. Dia minat apa? Dia nak belajar apa? Dia tak tahu. This is the problem of our student ke, our staff ke, ataupun our alumni. Yang kedua ialah what you know, apa yang tahu. Dr. Hana, minta maaf. Saya suruh buat solar kan. Dia pelajar ni bukan daripada solar. Even saya tak tahu solar pun.
paksa dia buat solar kan, 3 in 1 senang buat program yang MTDC. Saya pun silap juga, betul tak? Maknanya dia tak tahu solar. Dia datang daripada fakulti bisnes nak buat solar, tak tahu solar. Mungkin dia tak tahu pun buat kelulup pun. Even dia tak tahu pun nak buat satu lagi fertilizer kan. Tapi disebabkan kita dah dapat duit, kita tak tahu nak buat apa, kita kena cari 10 orang pelajar ni buat benda ni. Kita paksa dia. Ini yang kita buat selama ni. Ini yang kita panggil ialah start with your means. So, starting from today, hopefully you understand what I'm talking about today. Okay, why not we focus? Why about the program? Bottom up. Okay, or top down. Okay, we focus on effectual approach. The principle is number 1, who you are, what you know, and who you know. Okay, number 1. Number 2, set affordable laws. This is the problem. Set affordable laws. What is set affordable laws? Rather than focusing on predictive advantage, focus should be on what disadvantage they are acceptable. Ini juga kita tak buat kan? Kita tak pernah beritahu pelajar. Okay, what is disadvantage that you can afford? Kalau kita cakap pasal advantage kan? Oh, disadvantage. But we never talk about disadvantage that you can afford. Okay, number 2. Number 3, leverage contingency. What is leverage contingency? Okay, Dr. Faizal, ada 2 minit lagi. Okay, embrace surprise that arise from uncertain situation. Okay, remains flexible rather than tented to existing goal. Ini juga masalah, kita tak pernah beritahu pelajar gitu. Leverage contingency. Okay, saya pun cakap pasal solat kan. Okay, what is the leverage contingency of solat? Kalau tak jadi macam mana? Okay, cakap pasal pada kelulup kan. Sebab kita janji kita pendapatan 4,000 sebulan. Saya janji dengan MPDC insyaAllah kita boleh, pelajar ni akan dapat 4,000 sebulan. Kalau dia buat 3 benda ni. Betul ke tak betul? Leverage contingency dah. Betul tak? Yes. Okay, yang keempat ialah form partnership. This is very important. We have done this many times. Okay, what is form partnership? Create partnership with people and organization willing to make a real commitment. Ini dia. Ini quality dia. This is the quality of MOU. This is quality MOA. This is quality LOA. This is quality LOA. Real partner, smart partner must commit, real commitment. Kita risau dia buat palsu komitmen, betul tak? Palsu komitmen lah. Dia nak nama UiTM. Ini yang berlaku banyak kan datang jumpa kita sebab UiTM is a big name kan. Branding already. Okay, everybody knows. They are using our brand in order they can pergi ke KPT dapatkan dana, betul tak? Pergi ke Peneraju dapatkan dana, betul tak? This is not real commitment. This is fake commitment. We don't want this kind of MOA. We don't want this kind of MOU. We don't want this kind of LOA. We don't want this kind of LOI. Please, I'm talking about something that is very big today. Please understand me, okay? And the last one, the last one is create opportunities by controlling an unpredictable future. Please, unpredictable future. Because VUCA, we're talking about the VUCA, BUCA, unpredictable future, rather than predictive. And this is a problem. Always our problem. Okay, when you can make the future happen by working with things within your control and people who want to help co-create it, you do not need to worry about predicting the future. You do not need to worry about determining the perfect timing or finding the optional opportunities. As long as focus is on the above, okay, opportunities will be created at some point in time. And that is what you can control. This is the meanings of create opportunities by controlling an unpredictable future rather than predicting uncertain one. So, okay, this is the end of my amanat. So hopefully you understand what I'm talking today, especially the last part of our amanat. And this is a challenge to us, challenge to me. Okay, that's why I always said
Okay, we should learn, relearn, and unlearn. So if you not relearn, learn, and unlearn, you will become nobody's. You become nobody's. Even me, that's why we have to read. We have to read. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca lah kan. Okay, Jibril bagi tahu Rasulullah, baca lah. Rasulullah kata, aku tak pandai baca. Aku seorangnya buta huruf kan. Tapi Jibril kata, baca lah. What is baca meaning baca? Read. Iqra. Baca meaning that's once you baca, once you baca, maka what will be your mind? Your mind will think. Mind you akan berfikir. Kena ingat otak kita ni kecil. Ini besar ni jantung kita. Kalau you pegang ni, ini jantung kita. Jantung kita kat sini. Sana jantung kita. Pegang tangan you kan. Nampak? Itu yang besar jantung dia. Jantung saya besar ni. Tadi. Otak kita besar mana? Besar pada jantung ke sama saya dengan dia? Otak kita dalam. Lebih kurang sama. Dan kena ingat dia saiz dia ada dua kan, kiri dan kanan. Dan kena ingat satu otak ada berapa neuron. Saraf, ada berapa saraf? Neuron. Siapa sini bidang biologi dia tahu kan? Dia tahu bahawa neuron dalam kita ada berjuta-juta, bilion-bilion neuron dalam ni. Satu neuron sama dengan kekuatan satu komputer. Ini bermakna otak kita ni. Sebab tu you tengok Tun Mahathir, dia otak dia masih bergeliga kan, walaupun dia dah tua. Apa dia punya petua dia? Mudah saja. Rule of thumb supaya otak you sentiasa fresh. Kulit dia berkedut kan? Kulit dah berkedut. Tun Mahathir, you tengok kulit dah berkedut. Tapi otak dia segar, fresh. Maksudnya, what is the rule of thumb untuk dapatkan fresh otak ni? Baca, Iqra. Dan kita disuruh baca Quran, betul tak? Nampak tak? Walaupun you buta huruf, kita disuruh baca Quran. Baca Quran pun sebahagian daripada kita asal otak kita supaya fresh. Apa sebab? Sel kulit akan mati dan tidak akan tumbuh balik. Tak akan ganti. Sebab tu dia berkedut. Termasuk kulit muka dia semua berkedut. Tapi sel otak akan mati. Dia akan hidup balik dengan cara membaca. Baca lagi banyak, baca lagi cepat dia hidup. Lagi fresh otak you. This is Iqra. If you believe me, baca hari lagi. InsyaAllah otak you macam Tun Mahathir. Otak you macam tidak, otak you macam orang tua yang nyanyi. Ambil kau nyanyi kan? Betul tak? Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim saya, kepada Encik Farid yang telah menyediakan amanat ni. Okay. Dengan baik. Bagaimana saya sebut, biasa dia saya pasal amanat saya tak pernah serah pada siapa. Masa saya jadi direktor, saya tak serah pada korporat saya. Saya buat, dia cuma sediakan slide. Teks semua saya buat. Saya baca teks. Tapi hari ni saya tak baca teks. Last part saya baca teks. Okay, tapi kalau masa cawangan saya baca teks. Saya sedia teks. Sebab dia melibatkan unit kan banyak kan. Jadi agak sukar untuk saya handle lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pengarah saya, dua pengarah saya. You all orang yang hebat-hebat dan tanpa you all mungkin saya tak ke mana. Dan you all juga tidak ke mana tanpa ketua jabatan. Ketua jabatan you all juga yang hebat-hebat dan tanpa ketua jabatan you tak ke mana. Okay, ketua jabatan tak ke mana kalau koordinator you tak hebat. Dan koordinator you juga hebat-hebat. Sebab itu you hebat. Dan koordinator juga tak hebat kalau dia tidak ada supporting staff yang hebat. Dan supporting staff kita hebat. Kita ada kerani EO yang hebat. Kita ada kerani yang hebat. Kita ada tim yang hebat. Walaupun kita kecil, tapi kita nampak di mata orang lain. Terutama di KPT nampak kita. Okay? Yang bahagia Datuk VC nampak kita. Yang cuma kita tak nampak dia peringkat antarabangsa lagi. Kita pada tahun 2022, saya harap kita bergerak ke peringkat antarabangsa. Bersama dengan saya. Walaupun saya, it's not perfect. I'm not perfect, please. I'm not perfect. Saya tak perfect. Saya banyak kelemahan. Dan you kena bantu saya untuk mengatasi kelemahan saya. Okay, you kena tegur saya kalau saya tak betul. Okay, you kena pastikan saya berada dalam saya yang betul. Dan pada saya, tegur menegur itu satu benda yang baik. Ada pandangan positif, jangan negatif. Betul manusia ni ada negatif, tapi kita cuma ambil yang positif. Okay, yang baik datang daripada Allah. Semuanya buruk daripada kita. Tak ada yang baik daripada kita yang sebenarnya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Haji Abdul Samad Nawi, penolong Naib Chancellor Keusahawanan di atas amanat yang disampaikan sebentar tadi. Semoga kita semua warga kerja Masmed dapat bersama-sama berganding bahu untuk merealisasikan demi kepentingan UiTM. Baiklah hadirin sekalian, inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Pihak majlis ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada hari ini dan yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk adalah dari kealpaan kita. Justeru 10 jari kami susun kepada semua atas segala kekhilafan yang berlaku sepanjang berlangsungnya program ini. Mari dipetik sirih puan, sirih dipetik di tepi perigi. Terima kasih tuan dan puan, di lain masa berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.